Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslim muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada hari ini hari Selasa 16 Jamadul Awal 1443 Hijriah bersamaan 21 Disember 2021 Masehi. Panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu maya ini, yang merupakan yang bolehlah kita katakan sebagai satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT, Raudhatun min riyadil jannah, di mana hadirnya kita dalam majlis ilmu ini akan dikurniakan Allah SWT rahmat yang dibawa turun oleh para malaikat, diberikan kepada kita sakinah, iaitu ketenangan, dan dikurniakan kita ganjaran pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kesempatan ini juga kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT meletakkan kita dalam pemeliharaannya, naungan rahmatnya, dikurniakan keampunan darinya, serta dikurniakan kita kesihatan dan keafiatan, dan dijauhkan daripada kita sebarang musibah yang terkini. Kita lihat sahabat-sahabat kita di Kuala Lumpur, di Selangor, di Pahang, di Negeri Sembilan mengalami musibah banjir. Ada yang kehilangan harta benda, ada yang kehilangan manusia
di sekeliling mereka ada yang menjadi korban banjir. Tidak sedikit haiwan-haiwan yang mati akibat musibah banjir ini, dan tidak kurang kesusahan yang dihadapi oleh para mangsa banjir. Maka musibah inilah yang kita mohon pada Allah SWT untuk dijauhkan daripada kita segala mara bahaya, segala fitnah, sama ada fitnah orang-orang yang hidup maupun fitnah orang-orang yang telah meninggal dunia. Kerana akhir zaman ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat zaman ini adalah zaman fitnah, di mana fitnah itu berlega-lega di sekitar kita. Terusnya, terlebih-lebih lagi fitnah yang akan datang pada akhir zaman, iaitu fitnah Masih Dajjal, di mana ramai manusia akan terjebak, menurutnya terjebak, dipengaruhi oleh fitnah Masih Dajjal ini. Dan kita mohon pada Allah SWT supaya dijauhkan daripada kita wabak penyakit, terutama wabak COVID-19 yang mana telah mengorbankan banyak jiwa, termasuklah diri saya yang juga merupakan salah seorang daripada mangsa penyakit COVID ini, sakit yang dijangkiti wabak COVID ini. Dan Alhamdulillah, Allah SWT memberi peluang kedua. Allah SWT memberikan saya khususnya kembali kesembuhan dan kesihatan dan keafiatan. Maka kita ada kesempatan untuk bertemu di dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Jadi marilah kesempatan ini, mari kita sama-sama berdoakan Allah SWT, mudah-mudahan musibah banjir dan musibah COVID-19 ini akan satu masa akan Allah SWT angkat daripada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan pengajian kitab Tafsir Ibrul Athir juzuk 1 seperti yang disusun, yang dikarang oleh Tuan Guru almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Suhail Haji Muhammad Ar-Riyawi Al-Penyangati rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada ayat ke-63 dan 64 surah Al-Baqarah dalam buku ini, pada muka surat 102. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadna mitsaqakum, yakni ketika wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika akhadna mitsaqakum, kami ambil persetujuan kamu, kami ambil persetiaan kamu. Kamu ni ditujukan kepada Bani Israel. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kami ni Allah SWT mengambil persetiaan kamu, ini kami Bani Israel. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkatkan bukit, yakni ke awang-awang di atas kamu. Seraya, yakni seraya kami berkata, mana Allah SWT angkatkan bukit ke atas kamu ini, maknanya Allah SWT angkatkan. Tur ini boleh jadi merujuk kepada Turi Saina, bukit Tur Sina, maknanya Allah Ta'ala angkatkan kitab Taurah ini dari bukit Tur Sina. Allah SWT angkatkan kitab Taurat ini, serahkan kepada Nabi Musa AS di atas bukit Tur Sina yang berada di atas kamu. Kerana bukit Tur Sina ini bukit lah kan, Bani Israel berada di bawah, di kawasan dataran, kawasan rata, kawasan rendah, kawasan bukit Tur Sina ni ada atas mereka. Maka Allah Ta'ala angkatkan ke atas mereka itu kitab Taurat dari bukit Tur Sina. Wallahu alam, itulah. Ataupun boleh juga kita katakan di sini
boleh kita katakan sendiri bahawa kami angkatkan ke atas kamu at-tur, kami angkatkan ke atas kamu bukit. Ya. Maksudnya Allah Ta'ala betul-betul mengangkat bukit itu ke atas kamu ini, ke Bani Israel. Betul-betul berlaku. Khuzu ma, seraya berkata khuzu ma atainakum biquwwah, sambil berkata ambillah, ya, ayat ini kerjakanlah ma apa-apa. Ma itu ma mausul. Ma itu adalah salah satu isim mausul lil am atau lil umum. Ma apa-apa, atainakum, yang kami perintahkan kepada, yang kami datangkan kepada kamu, biquwwah, ya, maknanya ambil itu, uzu itu al-akhzu biquwwatin, ambil apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel daripada kitab Taurat itu dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya, ya, ambillah segala perintah Allah, larangan Allah, syariat Allah yang di dalam kitab Taurat itu dengan bersungguh-sungguh. Ya, kalau dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda, ya, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajif. Atas kamulah ajaranku, sunnahku, dan ajaran khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang memberi hidayah. Addu 'alaiha bin nawajis, genggamlah, gigitlah, peganglah, gigitlah syariat, ajaran Nabi SAW ini dengan geraham-geraham kamu. Maksudnya itu adalah kinayah, maksudnya sama seperti ayat ini, khuzu ma atainakum biquwwah, ambillah apa-apa daripada yang kami turunkan, yang kami perintahkan kepada kamu, dengan bersungguh-sungguh. Apa yang dalam kitab Taurat tu ambil sungguh-sungguh, jangan ambil sambil lewa, jangan ambil asal boleh saja. Itu maksudnya. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah ma fihi, apa-apa di dalamnya. Ma fihi itu fil kitab, apa-apa yang ada dalam kitab Taurat itu ma fihi, ingatlah apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu takut, kamu bertakwa kepada Allah SWT. Ambillah semua apa-apa yang ada dalam kitab Taurat itu, ingatlah segala-galanya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa pada Allah SWT. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebut allazina atainahum umul kitab yatlunahu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ayat lain apabila orang Bani Israel menyahut seruan Allah SWT dalam ayat 63 ini, lalu mereka ini mengetahui isi kandungan kitab Taurat itu seperti mana mereka mengenali isi kitab Taurat itu sebiji-sebiji, tak tinggal apa pun, sikit pun tak tercicil, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Macam kita lah, kita kenal anak kita, anak nombor 1 macam mana rupa, anak nombor 2 macam mana rupa, anak nombor 3 macam mana rupa. Kita tahu fizikalnya, apa ni, bentuk badannya, kita tahu bagaimana dia senyum, ketawa, menangis, marah,
perwatakan diri dia, apa makanan yang disuka, dia tahu. Jadi orang Bani Israel ini mereka mengenali kitab Taurat seperti itu. Daripada kulit ke kulit semua tahu. Tak ada yang tinggal. Sebab tu mereka mengenal ciri-ciri yang ada pada Rasulullah SAW itu satu-satu. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka, zuriat keturunan mereka, cucu-cucu mereka. Tetapi apa yang berlaku dalam ayat seterusnya, ayat 146 ni, Allah Ta'ala sebut wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka, orang Bani Israil ini, sebahagian itu maknanya ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir sebagai robai, ulama-ulama yang agama Yahudi ini. Mereka menyembunyikan layak tumunal haqqa, mereka sungguh-sungguh menyembunyikan kebenaran. Apa kebenaran yang disembunyikan? Dan tentulah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka dah dipesankan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam satu ayat dalam surah As-Saff. Sedangkan wahum ya'lam, sedangkan mereka tahu. Apakah yang mereka ketahui itu tentang kebenaran, iaitu kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila tiba masanya seperti mana yang disebut oleh Allah SWT dalam surah As-Saff ayat yang ke-6, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Sebab mereka dah tahu dah, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil, dengarlah Muhammad tatkala Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israil, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum, aku ni sesungguhnya utusan Allah kepada kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan apa-apa yang ada di sisiku daripada kitab Taurat. Mana apa yang kita tahu sebut tu dibenarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian itu yang kedua. Yang pertama utusan Allah, yang kedua membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab Taurat, yang ketiga wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Muhammad, aku ni akan memberi satu khabar gembira. Apa khabar gembiranya? Akan tiba seorang rasul selepasku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Falamma ja'ahumul bayyinat, maka apabila tiba datang pada mereka kebenaran itu, iaitu Nabi Muhammad SAW muncul di hadapan mereka, qalu hadha sihrun mubin, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Mana Muhammad ini bukan Muhammad yang ada dalam kitab Taurat ni Muhammad lain. Sedangkan mereka tahu itulah Muhammad yang disebut di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Apabila Nabi Muhammad itu muncul di hadapan mereka tetapi bukan dari bangsa mereka, mereka kata ada sihrun mubin, ini satu sihir yang nyata. Dia pun tapi mereka lupa bahawa yang mereka tahu isi kitab Taurat satu persatu daripada kulit kanan ke kulit kiri, daripada atas ke bawah, daripada mula sampai akhir itu kerana mereka mengikut perintah Allah SWT dalam ayat 63 surah Al-Baqarah ini, wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan kamu bertakwa. Maka mereka bila mereka ingat semua kalau kita Taurat ni, maka itulah ciri-ciri takwa yang ada pada mereka. Itu disebut dalam ayat 63 surah Al-Baqarah ini. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, thumma tawallaitum min ba'di dhalika falawla fadlullah. Kemudian kamu berpaling engkar min ba'di dhalik, dari selepas itu, min ba'di dhalik, selepas itu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, maka kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan rahmatnya ke atas kamu, maka sekiranya tiada kelebihan Allah ke atas kamu dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin,
niscaya kamu masuk golongan orang-orang yang merugi. Apa makna ni? Maknanya orang Bani Israel yang berpaling daripada kebenaran ini, kalaulah nanti di pada mahsyar Allah Ta'ala tidak menggunakan sifat Rahmannya dan Rahimnya kepada mereka ni akan jadi, kata Allah SWT, mereka ni akan jadi dari kalangan orang rugi. Ini mereka akan jadilah dari kalangan orang yang tidak akan merasai nikmat syurga Allah SWT. Jadi kalau tak masa nikmat syurga, ke mana pergi? Ya, tuan-tuan tentu tahulah jawapannya. Bukanlah ke syurga namanya. Mungkin satu lagi tempat yang akan ada dalam alam akhirat. Apa dia? Iaitu neraka. Wal'iyazubillah. Itu sedikitlah kupasan daripada ayat 63 dan 64 ni, tafsir ringkasnya. Maka kita lihat apa yang ingin dihuraikan oleh pengarang kitab ini berkaitan dengan ayat 63 dan 64 surah Al-Baqarah ini. Allah SWT menceritakan bahawa kaum Bani Israel telah membuat persetiaan dengannya sebagaimana disebutkan pada ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum. Ya, dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala kami mengambil persetiaan dengan kamu. Ayat ini kamu tu Bani Israel. Ingatlah wahai Bani Israel, Muhammad dan juga Bani Israel. Ayat ini turun kepada Nabi SAW, maka itu boleh ditujukan kepada Nabi juga. Dan kum di situ. Ayat-ayat ini dituju pada siapa sebenarnya? Turun pada Nabi, dituju pada siapa? Tuju pada Bani Israel. Tetapi persetiaan itu telah dikhianati oleh keturunan mereka, itu kaum Yahudi pada zaman Nabi SAW. Antaranya ialah mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya nyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Thumma tawallaitum min ba'di dzalik." Ini dia tuan-tuan. Ini dia. Persetiaan itu sebenarnya persetiaan yang ada pada kita yang dimeterai oleh Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam lagi. Ini mereka mengakui mereka akan setia kepada Nabi akhir zaman yang akan zahir nanti. Sebab ciri-ciri Nabi akhir zaman itu sudah ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Ada tak? Apa yang berlaku tuan-tuan? Apabila Nabi itu zahir, kita dah baca ayat tadi. Falamma ja'ahumul bayinat qalu hadha sihrun mubin. Itu kata mereka. Mereka kata pada diri sesama mereka, ini sihir yang nyata. Bagaimana pula mereka berhadapan dengan orang-orang awam di hadapan mereka? La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Apa dia tuan-tuan? Mereka sembunyikan. Bila orang awam tanya, betul ke Muhammad yang ada di Madinah itu adalah Muhammad yang diceritakan dalam kitab Taurat yang kita baca selama ni? Kata Rabai-Rabai itu bukan itu sebenarnya. Muhammad tu belum turun lagi, belum zahir lagi, belum ada lagi. Kita masih menunggu. Tu dia. Sedangkan itulah dia, Muhammad yang diceritakan dalam kitab Taurat. Jadi apa yang berlaku? Thumma tawallaitum min ba'di dzalik. Mereka berpaling, mereka ingkar selepas itu. Kalau ditilik susunan ayat 63, cara bersedia kaum Bani Israel itu amat ganjil. Nampaknya harus menggunakan ancaman, barulah mereka mau tunduk. Sebenarnya ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rafa'na fawqakum tur. Surah Azim, mafhumnya kami tinggikan bukit ke atas kamu. Yakni Allah Ta'ala telah mencabut sebuah bukit di Palestin ke awang-awang tepat di atas kepala mereka sambil bertitah, "Uzu ma atainakum biquwwah." Surah Azim, mafhumnya billah, yang dikerjakan apa-apa yang kami perintahkan kepada kamu dengan bersungguh-sungguh. Yakni perintah-perintah yang ada dalam kitab Taurat itu hendaklah mereka patuhi. Atau jika mereka ingkar, saya akan dihempap oleh bukit tersebut sehingga mereka binasa semuanya. Ini tak mustahil. Sebab kamu umat zaman terdahulu, bila Allah Ta'ala turunkan azab, lenyap habis semua.
hanya umat Nabi Muhammad SAW saja yang Allah Ta'ala tidak jadikan seperti itu. Kenapa? Kerana kasih sayang Allah SWT kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lepas tu jadi je Allah Ta'ala sayang kepada baginda SAW, maka bila Allah Ta'ala turunkan bala, turunkan musibah, dia tak kena satu dunia. Dia tak kena satu dunia. Termasuklah COVID-19. Tidak semua orang yang terkena penyakit COVID-19 ni. Kalau tuan-tuan tengok statistik, banyak negara-negara di dunia yang kes COVID-nya sangat rendah. Sangat rendah. Antaranya negara-negara Afrika. Sangat rendah kes COVID-19. Jadi mana ada lagi umat Nabi Muhammad SAW ini yang terselamat dari musibah COVID-19 ini, dari bala COVID-19 ini. Dan Allah Ta'ala jadikan COVID-19 ini sebagai peringatan darinya, bahawasanya apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis itu suatu yang benar. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, antara tanda-tanda akhir zaman, tanda akhir zaman akan wujud satu penyakit yang tiada ubatnya. Dulu tahun 80-an dulu, para penceramah agamawan mentafsirkan penyakit yang tak ada ubat itu sebagai AIDS. Sebagai AIDS. Tetapi kini kita ketahui bahawa AIDS itu ada ubatnya. Dan sampai hari ini, pada waktu kita ni, penyakit AIDS itu kalau ada pun tidaklah seperti mana pada mula-mula merebaknya penyakit AIDS itu. Malah mungkin kalau kita tanya generasi baru, kita kenal AIDS itu apa. Tapi bila sebut COVID-19, satu dunia tahu penyakit COVID-19 ini. Dan banyak perubahan yang berlaku akibat merebaknya penyakit COVID-19 ini. Dan yang pastinya penyakit COVID-19 ini tidak ada ubat yang benar-benar mujarab yang boleh menyembuhkan penyakit COVID-19 ini. Itu cerita dia. Jadi itu beza kita dengan umat kita, umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat terdahulu. Bani Israel itu sendiri pun Allah Ta'ala angkat bukit nak ditampakkan kepada Bani Israel yang berada di berhampiran dengan bukit Tur Sina itu. Kan? Bila dah bukit tu dah naik, mereka nampak dengan empat mereka, barulah mereka mengambil persetiaan dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yahya, Nabi Harun alaihissalam. Barulah mereka menerima menerima kitab Taurat. Itu dia. Apabila mereka melihat ancaman ini, barulah mereka semua takut dan segera mereka bersedia serta taat kepada Allah. Lalu mereka pun sujud. Ada diriwayatkan cara sujud mereka pada masa itu ialah sebelah muka mereka arahkan ke bawah, dan sebelah yang lain mereka arahkan ke atas, memperhatikan bukit yang hendak mengempak mereka itu. Tapi persediaan mereka itu akhirnya palsu sebagaimana tersebut dalam ayat 64, iaitu mereka berpaling dari ketaatan. Tapi untunglah dengan adanya kurnia dan rahmat Allah, berpeluang supaya mereka taubat dengan mengundurkan seksanya. Kalau tidak, mesti mereka dibinasakan sebagai orang yang rugi. Itu dia tuan-tuan. Inilah yang disebut oleh penyusun kitab ini. Persetiaan Bani Israil itu sebenarnya hanyalah suatu yang palsu. Ya, Allah Ta'ala beri peluang. Sebab itulah banyak Nabi-Nabi Rasul-Rasul diutuskan kepada Bani Israel ini. Satu cerita dia. Kalau tak kerana adanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan kemudian pada Bani Israel seperti Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sudah pastilah Bani Israel ini rugi di dunia dan rugi sampai ke akhirat.
Pesan yang kita dapati dari ayat ini dengan syariat Nabi Musa AS terdapat satu cara untuk mengusahakan syariat Allah dengan mendatangkan ancaman secara kontan, secara tunai dengan tidak bertanggung-tanggung lagi. Sekiranya tidak mahu orang menerimanya, segera akan timbul pula padahnya dan kebinasaan seketika itu juga. Itu cerita. Jadi daripada dalam syariat Nabi Musa ni dia ada satu cara untuk mengusahakan syariat. Kalau tak buat, akan adalah ancaman besar. Maka mau tak mau manusia ketika itu terpaksalah buat. Bani Israel ketika itu terpaksalah melaksanakan syariat Allah ini. Masa itu juga fikiran kita yang sihat dapat menimbangkan bahawa cara yang demikian adalah suatu pasal. Betapa tidak mereka yang tidak mati isi kandungan kitab, isi kitab Taurat akan dihempap oleh bukit supaya mereka binasa seketika itu juga. Mungkin cara ini sesuai untuk masa kedudukan orang-orang yang ada pada zaman itu. Tapi jika kita berpaling pula kepada syariat Islam, kita akan dapati bahawa dalam Islam tidak ada paksaan. Hal ini tadi dibuktikan dengan firman Allah SWT pada ayat 256 surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Mafhum itu ada paksaan dalam beragama Islam. Dalam beragama Islam telah nyata orang iman dari yang kufur. Maksudnya tiap-tiap manusia diberi kebebasan untuk memilih agamanya. Ia tidak dipaksa, kerana digunakan Tuhan akal dan fikiran supaya memikirkan pilihannya itu dengan semasa-masanya. Ini tuan-tuan. Jadi berbanding kita Islam dalam syariat Islam ini, Allah SWT memberi kebebasan kepada manusia sama ada untuk beragama Islam ataupun sebaliknya. Maka daripada ayat la ikraha fid din ini kita boleh fahami bahawa manusia tidak boleh dipaksa memeluk agama Islam. Yang boleh ialah kita mengajak manusia untuk mempelajari agama Islam, mengenal agama Islam, mempelajari agama Islam. Kalau hidayah ada pada dia, maka kita terima dia menganut agama Islam. Kalau tidak hidayah padanya, cukuplah setakat dia memahami, seterusnya menghormati ajaran Islam. Ada sifat toleransi padanya untuk menerima ajaran Islam. Maksudnya dia tidak ada permusuhan terhadap agama Islam. Dia tidak ada pandangan negatif terhadap agama Islam. Dia tidak ada sangkaan buruk terhadap agama Islam. Dia tidak ada prejudis terhadap agama Islam. Inilah sebenarnya maksudlah ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Maksudnya telah nyata orang yang beriman dari orang yang kufur. Maksudnya nyata, siapa yang beriman tu nampak, siapa yang kufur tu nampak. Itulah pegangan kita kena jelas, kena betul. Jangan sampai kita sampai pemikiran kita ada pemikiran kita bahawa Allah Ta'ala itu makhluk halus. Allah Ta'ala itu Tuhan, bukan makhluk. Allah Ta'ala itu Tuhan, bukan makhluk. Sifat Tuhan mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala tidak akan sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang bersifat baru. Allah Ta'ala itu sifatnya qadim, sifatnya lama. Makhluk-makhluk sifatnya baru, maka bercanggah, tak sama, tak boleh sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad, takkan sama. Dia tak boleh kata Allah Ta'ala itu makhluk halus. Makhluk halus ni kita faham tak? Makhluk halus ni makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, itu dia. Tapi siapa dia makhluk halus? Jin, malaikat, jin, syaitan, iblis. Syaitan ni yang gaib, makhluk halus. Allah Ta'ala bukan makhluk halus. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan makhluk kasar dan makhluk halus. Allah Ta'ala yang ciptakan jin, syaitan, iblis. Dan Allah Ta'ala cipta malaikat. Allah Ta'ala juga ciptakan kita manusia. Macam mana kita nak kata Allah Ta'ala itu makhluk halus? Tak mungkin. Jangan kita sampai jadi sebegitu, rosak akidah kita, takut-takut gugur iman kita, gugur syahadat kita, walhamdulillah. Maka kalau kita sedar
bertaubatlah kita pada Allah SWT dengan sebenar-benar taubat. Ya allazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar. Maksudnya kita kena menyerah kepada Tok Imam, menyerah kepada Tok Wadi, menyerah kepada Mufti. Nyatakan kita dah buat kesilapan, kita dah berkata begini, saya sedar ini kenyataan tak betul, saya sedar saya buat silap, saya nak ingin bertaubat, saya inginkan Tuhan menjadi saksi atas taubat saya. Barulah taubat dia betul. Ada saksinya. Kalau taubat sebut dalam Yesus, itu bukan taubat, itu nak mengelak dari dikritik, nak mengelak dari kecaman, nak mengelak dari cercaan, makian netizen, nak mengelak supaya dari produk-produk kita diboikot oleh netizen, diboikot oleh masyarakat, lingkup bisnes kita. Itu sebenarnya. Jadi tidak ikhlas pada saya, tidak ikhlas taubat seperti ini, permohonan maaf seperti ini tidak ikhlas patutnya. Jadi apabila dah menyerah, mufti akan buat satu majlis taubat terbuka, data isu maka bila dia melafazkan ungkapan seperti itu, maka diterima oleh pihak, oleh mufti, kan, oleh ulama-ulama yang ada, maka insya-Allah taubat itu diterima oleh Allah SWT. Ya, kerana syarat-syarat taubat itu nanti akan dipastikan ada wujud oleh pihak pihak-pihak berautoriti agama ini nanti. Syarat-syarat taubat itu kita tahu ada 3. Pertamanya, dia menyesal atas perbuatannya, ya, dia meninggalkan perbuatan itu, ya, dia menyesal, dia tinggalkan perbuatan itu, dan dia tidak akan buat lagi perbuatan itu. Dan kalau perbuatan itu berkenaan dengan bangsa manusia, dia memohon maaf daripada manusia tersebut. Itu dia syarat taubat. 3-4 syarat taubat ni kalau ada semuanya tu, alhamdulillah. Tapi ini adalah satu kenyataan yang sangat berbahaya, melibatkan akidah, melibatkan orang-orang yang mungkin akan terpengaruh. Maka kita perlu bertaubat pada Allah SWT, ya, supaya kita tidak terkena bala seperti mana yang akan ditimpakan pada Bani Israel dan telah ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh. Mereka diturunkan azab yang mana dengan azab itu mereka dilenyapkan terus dari muka bumi oleh Allah SWT. Jadi kita Muhammad SAW ni, Allah Ta'ala dengan sifat Rahman Rahim yang Allah Ta'ala kasih kepada Nabi SAW itu, kita ni tidak dihapuskan semua sekali daripada muka bumi ni. Tetapi Allah Ta'ala turunkan bala, turunkan musibah ni untuk menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita semua. Bahawasanya perkara akidah bukan perkara main-main. Kalaulah kita menyifatkan Allah Ta'ala itu dengan sifat makhluk, kita kata Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada tubuh badan. Allah Ta'ala itu duduk di atas arasy, di mana raja duduk di atas singgasana. Itu pun salah. Kerana kita menyerupakan tashbih, mutasyabbih, kita menyerupakan tasyabuh, itu menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Apatah lagi kalau kita mengatakan Allah Ta'ala itu makhluk halus, lagi dah salah. Terang-terang kita menyebut Allah Ta'ala itu makhluk halus. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Kalau kita tak tahu tentang ilmu akidah, jangan kita mudah-mudah menyebut sesuatu perkara. Wa'alaikumsalam. Jadi itulah kalau kita lihat apa yang disebut oleh penyusun kitab ini. Baik, kita lihat sikit lagi. Sebab dalam agama dijelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mendatangkan kebahagiaan dan mana yang mendatangkan kecelakaan, sehingga tidak payah ancaman-ancaman dilakukan, tidak payah orang-orang ditakutkan dan dihukum. Tapi gunakanlah kebijaksanaan, ajarlah orang-orang ke arah bertukar fikiran dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, dalam surah An-Nahl,
Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl. Pada ayat-ayat akhir surah An-Nahl ini Allah Ta'ala sebut, saya akan bacakan ayatnya itu. Dan pada ayat 125 hingga 125 surah An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke arah jalan Tuhanmu ini kepada agama Islam itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Kalau berlaku dialog, berlaku perbincangan, berlaku perbicaraan, maka gunakan hujah-hujah yang baik. Jangan dislabelkan, jangan dikecam. Ini semua tak betul ni. Ini semua sesat. Jadi kita berhujah dengan cara baik. Tengok, lihatlah bagaimana tokoh-tokoh seperti almarhum Syekh Ahmad Didat, dan sekarang ni Syekh Syekh Ahmad Didat, yang dulu-dulu lah, bagaimana mereka berhujah dengan orang-orang bukan Islam, seperti mana Muhammad Ali pun sendiri pernah ceramah di hadapan orang-orang etis tentang ketuhanan. Maka gunakanlah hujah yang baik dan jangan dicerca mereka yang berada di hadapan kita. Kalau mereka tetap dengan benda mereka itu, kita hormati, kerana manusia ada hak mereka masing-masing. Kita tak boleh paksa manusia, terutama lebih-lebih manusia akhir zaman ini, kerana mereka memiliki akal fikiran yang sihat. Mereka boleh berfikir dengan baik. Tak semestinya mereka ini seperti Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS yang terpaksa diugut. Kalau tak nak terima Taurat, mungkin kami hampak kata ilmu, mereka pun terima. Kerana kedegilan mereka itu melampau-lampau, kerana sifat mereka yang terbentuk itu ekstrim, sangat ekstrim. Mereka tak boleh terima. Maka itulah keadaan mereka itu. Tetapi pada hari ini umat Islam, manusia hari ini rasional, boleh menerima apa saja, boleh menerima apa saja yang disampaikan, dan kita boleh berhujah, boleh berdialog, boleh berbahas, boleh berdebat, yang mana nantinya pada akhir kita akan saling menghormati antara satu sama lain. Jadi itulah sedikit kupasan ayat 63 hingga ayat 24 surah Al-Baqarah ini, yang mana diuraikan isi kandungannya oleh Tuan Almarhum Tuan Guru kita dalam kitab Tafsir Ibnu Athir ini. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan sambung dengan kupasan ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-65 dan 66 surah Al-Baqarah, itu pada muka surat 104. InsyaAllah dengan izin Allah SWT kita akan kupas dua ayat lagi dalam surah Al-Baqarah, ayat 65 dan ayat 66 pada kuliah Maya yang akan datang, insyaAllah. Itulah dia sebanyak apa kita boleh kongsikan dalam kuliah pada kali ini. Mudah-mudahan isi kandungan dan pengajaran serta pengajaran dalam ayat ini akan menjadi iktibar untuk kita, iktibar dalam kehidupan kita, isteri, anak-anak kita, kehidupan ahli keluarga kita dalam di dunia yang sementara ini. Mudah-mudahan kehidupan kita akan dirahmati, berkati dan diridai Allah SWT. Bahagia hasanatun fid dunya wa hasanatun fil akhirah. Hasanah baik di dunia, sampailah baik yang kekal di alam akhirat nanti, insyaAllah. Dan sekiranya apa pun disampaikan dalam bulan ini ada terkasar bahasa, ada terlalu bicara, ada suka tersuhumah dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bertemu kita pada kuliah-kuliah yang akan datang. Wallahualam kita tangguhkan kuliah kita hari ini dengan tasbih al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa
المسلمين اللهم ارحم جميع هذا يوم ما دخل بديت في المعصومة اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل المسلمين كلابه يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم انزل الكتاب وانبس وازم عذاب ايزم وصلايم وفرن بسوس ارحم الراحمين ربنا زدني مضافا ما اكرمك ربنا في الناس فلا تحسنك ربنا عليك توكلنا عليك منك مصير ربنا تقبل منا دعانا ورب اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وزلزال الكورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن انزل الى هذا خاصه عن سبيل الامه بفضلك وجودك وكرمك وكرم نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا زدنا مضافا ما اكرمك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا واليك المصير ربنا تقبل منا دعانا ومجلسنا وعملنا ولقانا وعملنا في هذه اليوم المبارك من شهر يوم الاول المبارك انك سميع عليم تب علينا يا مولانا تتوب لنا فيها اسماء الملائكه فيها سماء دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إننا منكم تقبل بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله